to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashikin binti Burhanuddin dari kelas DSI 1A. Saya akan menerangkan tentang pengertian hukum, adat dan undang-undang. Adat merupakan sesuatu peraturan tertentu yang telah menjadi amalan secara turun-temurun sehingga menjadi sebati dalam masyarakat. Kemudian, hukum adat. Hukum adat ialah sesuatu peraturan yang berasal dari adat Islam. Amalan atau kebiasaan yang telah lama wujud dalam sebuah masyarakat, ia menjadi undang-undang yang wajib dipatuhi. Seterusnya, undang-undang. Undang-undang adalah peraturan tertentu yang telah dikanunkan dan mesti dipatuhi oleh setiap masyarakat dan menjadi panduan tentang sesuatu perkara serta bentuk hukuman yang bakal dikenakan. Selain itu, undang-undang digumpal untuk membentuk peraturan dalam kehidupan manusia. Hal ini bagi mengelakkan berlaku perkara yang tidak diingini. Serta sebarang hukuman dapat dikenakan sekiranya peraturan tidak dipatuhi. Selepas itu, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu terdapat dua undang-undang adat yang terkenal di tanah Melayu, iaitu Undang-Undang Adat Pepatih dan juga Adat Temenggung. A few moments later. Adat Temenggung ini diamalkan di semua negeri di tanah Melayu kecuali Negeri Sembilan, Naning dan Aluh Gajah Melaka. Adat Temenggung ini diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan. Kemudian terdapat orang yang mahir mentafsir adat Temenggung, antaranya lah Tok Sidang, Tok Penghulu dan Tok Pengawal. Kemudian kita pergi kepada Adat Pepatih. Adat pepatih ini pula diamalkan oleh masyarakat Melayu di Negeri Sembilan, Naning dan Aluh Gajah Melaka. Adat pepatih diasaskan oleh Datuk Pepatih Nan Sebatang. Ia berasalnya dari Pagaruyung, Minangkabau, Sumatera dan juga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Pemerina Badriah binti Rostin daripada kelas DSI 1A. Seterusnya, kita tengok pula perbezaan adat Temenggung dan adat Pepatih dari sudut pemerintahan. Adat Temenggung dalam pemerintahan bersifat autokratik, yang mana pemerintah atau raja berkuasa mutlak dalam segala hal. Dua golongan ini mempunyai keistimewaan dan autoriti yang tertentu. Kuasa mereka ini diperkukuhkan lagi dengan mengamalkan konsep daulat dan derhaka atau dikenali sebagai tulah. Adat Temenggung ini juga mempunyai struktur pemerintahan yang tersusun, di mana yang paling tinggi adalah sultan atau raja dan di bawahnya dibantu oleh pembesar seramai 4 orang, iaitu bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga laksmana. Dan di bawah mereka pula terdapat pembesar seramai 8 orang ataupun yang dikenali sebagai pembesar 8 lipatan. Dan di bawah mereka lagi terdapat 16 orang pembesar lagi yang digelar sebagai pembesar 16 lipatan. Dan yang paling terakhir adalah pegawai seramai 32 orang. Adat pepatih dari sudut pemerintahan pula mengamalkan konsep secara muafakat atau pemilihan, di mana permusyawaratan itu dihadiri oleh setiap kaum tapi hanya wakil sahaja yang hadir. Keputusan yang dibuat ketika mesyuarat itu mestilah memberi manfaat kepada semua pihak
sama ada ketua kaum ataupun anak-anaknya. Dari sudut adat pepatih, mereka mempunyai ketua yang terbesar iaitu Yang Tuan Besar atau Raja. Okay. Struktur pemerintahan mereka bermula dari bawah. Orang ramai akan memilih pemimpin mereka yang digelar sebagai perut. Okay. Perut pula akan memilih untuk menjadi buapak. Buapak pula akan berbincang untuk melantik lembaga. Kemudian, lembaga akan berbincang juga untuk memilih undang. Dan yang terakhir, undang akan memilih Yang Tuan Besar. Assalamualaikum, nama saya Sutatul Syabela binti Abdul Talib dari kelas DSI 1A. Kekeluargaan dan perkahwinan bagi adat Temenggung yang pertama ialah susunan kekeluargaan ibu dan ayah dianggap sama penting. Yang kedua, perkahwinan endogami, iaitu perkahwinan yang dibenarkan dengan sesiapa sahaja asalkan tidak bercanggah dengan hukum syarak, sesuai dengan kehendak sendiri dan mendapat persetujuan keluarga. Yang ketiga, larangan berkahwin yang mengikut hukum syarak ialah yang pertama, orang yang mempunyai pertalian darah. Kedua, perempuan bersaudara. Ketiga, orang bukan Islam. Dan yang terakhir, saudara sesuai. Yang keempat, tidak ada sistem persukuan dan perkahwinan tidak disyaratkan di luar daripada suku sahaja. Yang kelima, lelaki dan perempuan diberi keutamaan yang sama. Lelaki menjadi ketua keluarga dan nasab keturunan dikira daripada sebelah bapa. Lelaki hanya dilebihkan kerana mematuhi hukum syarak. Kekeluargaan dan perkahwinan bagi adat pepatih pula. Yang pertama, mengamalkan hidup secara bersuku-suku. Yang kedua, setiap suku ada nama tersendiri untuk mengetahui pertalian darah. Yang ketiga, daripada suku dipecahkan pula kepada perut, ruang dan kumpul. Yang keempat, susunan keluarga disusul galur kepada keturunan sebelah ibu. Yang kelima, perkahwinan sesama suku tidak dibenarkan kerana dianggap bersaudara. Yang terakhir, perkahwinan hanya boleh dalam suku yang berbeza, iaitu perkahwinan eksogami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Finza Syazwani binti Abdul Rauf dari kelas DSI 1B. Pembahagian harta adat Temenggung. Adat Temenggung menyifatkan pemilikan harta secara individu. Undang-undang yang dipraktikkan ialah undang-undang Islam dan kesannya dapat memberikan keadilan kepada semua pihak. Pembagian harta mengikut adat Temenggung ialah anak lelaki mewarisi harta pusaka dengan kadar 2/3 bahagian berbanding anak perempuan, kerana anak lelaki lebih besar tanggungjawab dalam keluarga. Manakala anak perempuan hanya berhak mewarisi sebahagian kecil daripada harta pusakanya, iaitu 1/3 bahagian. Kaum lelaki berhak untuk mewarisi lebih banyak harta daripada perempuan kerana pengaruh daripada hukum Islam, hukum faraid. Pemberian harta yang lebih banyak adalah untuk anak lelaki kerana anak lelaki tanggungjawabnya besar berbanding dengan anak perempuan. Jika berlakunya penceraian lazimnya, cara pembahagian harta suami dan isteri mengikut syarak mazhab Syafi'i. Harta sepencarian, harta yang diperoleh semasa perkahwinan. Harta isteri yang diceraikan dibahagi 2 sama banyak. Jika isteri yang diceraikan itu tidak bekerja, hanya berhak mendapat 1/3 sahaja. Harta asal suami dan isteri dikembalikan kepada suami atau isteri yang berkenaan. Oh my God! Wow! Seterusnya, pembahagian harta pepatih. Adat pepatih, kedudukan harta pusaka adalah sistem pusaka di dalam adat pepatih telah memberikan status penghormatan kepada kaum perempuan dalam suku. Yang pertama, tanah pusaka merupakan warisan mengikut susul galur keturunan perempuan. Yang kedua, setiap lelaki hanyalah akan tinggal di tanah isterinya.
atau kepunyaan ibunya dan saudara perempuannya. Yang ketiga, harta milik keluarga. Pembahagian harta pusaka diwarisi daripada ibu kepada anak perempuan. Harta suami isteri akan dibahagikan kepada 4, iaitu harta carian, harta dapatan, harta pembawaan dan harta sebelah. Harta carian, harta yang diperoleh pasangan sepanjang perkongsian hidup. Jika berlaku perceraian, harta akan dibahagikan kepada 2. Harta dapatan, harta seia ada pada isteri sebelum berkahwin. Jika berlakunya pencarian, harta kekal di tangan isteri. Harta pembawaan, harta yang dimiliki oleh suami sebelum perkahwinan. Bekas isteri tidak boleh menuntut harta. Harta sebelah, harta asal kepunyaan suami dan isteri yang diberikan oleh ibu bapa mereka sebelum mereka berkahwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Lina binti Ilyas daripada kelas DSI 1B. Saya akan menerangkan tentang hukuman pelaksanaan adat Temenggung. Hukuman pelaksanaan adat Temenggung lebih kepada bentuk hukuman keras dan tegas. Hukuman yang diberi bertujuan untuk menghukum pesalah dan mereka berpegang kepada prinsip pembalasan semata-mata. Suatu hukuman itu dibuat dengan tegas kerana ingin memberi amaran dan iktibar kepada orang lain supaya tidak membuat sebarang jenis kesalahan semut lagi. Hukuman bunuh akan dikenakan bagi sesuatu kes yang berat seperti membunuh, memfitnah dan menderhaka kepada raja, dan ia dikendalikan oleh sultan. Undang-undang jenayah bagi adat pepati pula bersifat pemulihan, berperi kemanusiaan dan bertimbang rasa. Suatu hukuman itu diberi untuk membangkitkan kesedaran dan bukan untuk menghukum pesalah semata-mata. Orang yang membuat kesalahan akan dikenakan berdasarkan kesalahannya dan mangsa akan diberi ganti rugi mengikut besar atau kecil lukanya seperti ayam atau kambing. Hukuman bunuh pula akan diberikan bagi kes yang serius seperti penderhakaan kepada raja dan dijatuhkan oleh yang di-Pertuan Besar.